نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk berada di rumah dia subuh-subuh hari ini. Maka ini adalah satu nikmat, satu perkara yang kita kena sangat-sangat syukur. Allah Subhanahu wa taala beri pada kita peluang untuk jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ramai lagi saudara-saudara kita juga yang lain akan dapat kemuliaan ini, insya-Allah. Jadi pada pagi ini macam biasa saya akan baca daripada kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Alhamdulillah, saya tak jumpalah dengan pengarang, tapi saya sempat jumpa dengan murid kepada pengarang yang juga menjadi pentahqiq dan juga pensyarah kepada kitab ini, iaitu Syekh Muhammad Ilyas Al-Barah Bangkawi. Dah berumur dah orang dia. Alhamdulillah saya dapat jumpa dengan Syekh Muhammad Ilyas ini yang menjadi yang mensyarahkan kitab ini. Dan kitab yang saya baca ini memang kitab Syarah Hayatus Sahabah. Dengan syarahannya, nota kakinya, tahqiqnya dibuat oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Barah Bangkawi. Dan alhamdulillah Syekh Muhammad Ilyas Al-Barah Bangkawi dalam pertemuan dengan kami pada masa itu, dengan beberapa orang sahabat-sahabat lain, ustaz-ustaz, kami ziarah beliau, dan beliau telah ijazatkan untuk kami semua, untuk saya dan semua kawan-kawan yang ada pada masa itu, ijazatkan kitab ini untuk diajarkan. Alhamdulillah kita mendapat berkatlah, insya-Allah. Maknanya berkat itu tidak bersambunglah, insya-Allah bersambunglah berkat itu dengan pengarang kepada kitab ini sendiri. Maknanya murid dia Syekh Muhammad Ilyas Al-Barah Bangkawi telah memberi ijazat untuk dimuzakarahkan kitab ini, yang mana beliau telah khatamkan di bawah bimbingan penulis sendiri, pengarang kitab ini sendiri, Al-Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Dan sebagaimana yang kita maklum, Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi seorang muhaddis, maka semua sanad-sanad yang ada, hadis-hadis yang ada dalam kitab ini yang telah dipilih dan dikumpulkan dalam kitab ini, semuanya sanad-sanad itu, hadis-hadis itu sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi alhamdulillah hari ini 10 Muharram. Harap semua dapat kita puasa lah. Kalau yang belum niat dan belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, boleh niat sekarang. Hadis sahih riwayat Muslim menyatakan orang yang puasa pada 10 Muharram ini, maka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah ampunkan dosa setahun yang lalu. Alhamdulillah. Maknanya kalau setiap 10 Muharram kita puasa Ramadan kena jagalah. Puasa Ramadan kita buat, puasa 6 Syawal kita buat, puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah kita jaga, puasa Ramadan, puasa 10 Muharram kita jaga. Masya-Allah. Maknanya harapannya semoga-moga waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada salah silap kita, Allah dah ampunkan. Sebab tu kalau solat jenazah pun yang mula-mula kita minta untuk jenazah apa dia? Allahumma ighfir lahu, kan? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah bagi jenazah ini, bagi arwah ini. Kerana pengampunan itu satu perkara yang sangat mahal. Satu perkara yang sangat mahal. Jadi kita harap sangatlah kalau dengan puasa satu hari ini Allah ampunkan setahun yang lalu, Masya Allah.
sangat-sangat rugilah kalau orang yang tak ambil peluang ni, kecuali dia rasa confident tak ada dosa kot tahun lepas, setahun lepas tak ada dosa kot, wallahualam lah. Tapi kalau ada halangan tu tak apa, sebab Nabi SAW beritahu siapa yang nak puasa boleh puasa, siapa yang tak nak puasa tak apa, sebab nak menunjukkan ini bukan puasa wajib. Sebab sebelum Ramadan difardukan, puasa 10 Muharram ini adalah wajib. Puasa 10 Muharram ini diwajibkan. Setelah turun perintah puasa Ramadan, barulah puasa 10 Muharram ini jadi sunat. Dan Nabi SAW sangat galakkan untuk puasa sehari sebelum Ramadan, sebelum 10 Muharram. Maksudnya kalau eloknya semalam kita dah start puasa. Jadi walaupun Nabi SAW sendiri tak pernah puasa 9, puasa Tausu'ah, puasa 9 Muharram, Nabi SAW tak pernah puasa. Sebab Nabi SAW kata, kalau aku sempat, kami akan puasa pada tahun depan. Kalau aku sempat. Sebab pada masa itu Nabi SAW berhasrat ialah supaya dibezakan puasa orang Islam dan penduduk Yahudi yang ada kat Madinah pada masa itu, sebab mereka juga meraihkan berpuasa pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram. Jadi tapi Nabi SAW pun cakap macam tu, kalau aku sempat, seolah-olah Nabi nak bagi tahu memang dia tak sempat nak puasa 9 Muharram. Tapi elok sangatlah kalau kita buat, kerana itu sebenarnya adalah keinginan Nabi SAW. Seolah-olah kalau kita puasa 9 Muharram sebelum 10 tu kita puasa, kita telah menunaikan keinginan Nabi SAW yang Nabi sendiri tak sempat nak buat semasa hayat baginda Nabi SAW. Tapi suka Nabi SAW kan. Macam kita lah, kita kita nak buat satu perkara tak dapat buat, tiba-tiba anak kita buatkan, kita akan rasa sangat-sangat suka. Macam tu juga Nabi SAW. Sebab kita kena ingat Nabi SAW sentiasa dibentangkan amalan umat ini kepada baginda. Walaupun baginda dah berada di alam barzakh, tapi keistimewaan kepada Nabi SAW, hubungan baginda dengan kita tak putus. Jangan kita putuskan pula kita dengan baginda. Yang kita putuskan diri kita. Sebab hubungan kita dengan Nabi SAW tak putus. Hubungan kita dengan baginda Nabi SAW tak putus. Amalan-amalan umat ini akan dibentangkan kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW kata, mati aku itu baik untuk kamu. Semua sahabat terkejut, kenapa mati itu baik? Maka Nabi SAW beritahu, kerana walaupun aku dah mati, amalan-amalan kamu akan dibentangkan, ditunjukkan kepada aku. Jika aku dapati ada keburukan, maka aku akan memohon keampunan Allah untuk kamu. Dan jika aku dapati ada kebaikan yang dilakukan, maka aku akan bersyukur. Ini hubungan kita dengan baginda Nabi SAW tak pernah putus. Sebab tu selawat pun bagi banyaklah sikit kan? Kita ni dah jauh dari segi jarak, jauh dari segi masa, tapi kita hampirkanlah diri kita dengan Nabi SAW melalui selawat, melalui kita menghidupkan perkara-perkara yang Nabi SAW suka, perkara-perkara yang menjadi kegembiraan Nabi SAW. Biar Nabi SAW tengok kita, Nabi gembira, walaupun Nabi dah berada di alam barzakh sana. Baik, insya-Allah kita baca ni daripada satu riwayat, iaitu pengarang meletakkan tajuk kecil daripada riwayat ini ialah da'watuhu alaihi salam fi safaril hijrah. Dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa safar hijrah, semasa travel hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun baru nak sambut ma'al hijrah kan. Dah duk tengah rancak lagi lah ceramah ma'al hijrah kita ni. Bersambung pula sempena dengan hari kebangsaan, hari kemerdekaan. Tak nampak pun bendera ada. Ada kat luar sana, masya-Allah.
Jadi kita nak menyatakan kesyukuran dengan tarikh kemerdekaan. Alhamdulillah. Cuma jangan pula kita salah faham. Hijrah Rasulullah itu berlaku dalam bulan Muharram. Walaupun kita sambutan ma'al hijrahnya ialah 1 Muharram, siap dapat cuti lagi, ya. Dibuatkan syarahan-syarahan, ceramah, kuliah tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, siap ada anugerah lagi, sambutan untuk pula peringkat kebangsaan, ada hadirat tokoh mahal hijrahnya, masya-Allah. Jadi jangan pula itu semua mengelirukan kita sehingga kita duk kata hijrah Rasulullah itu berlaku bulan Muharram. Bukan, kita sambut ma'al hijrah itu sempena dengan peristiwa pengkalenderan takwim yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu semasa beliau menjadi Amirul Mukminin. Pada masa itu kawasan Islam ini, pentadbiran Islam ini telah meluas sampai ke Parsi. Jadi Parsi ni tamadun lama, dan dalam Parsi ni mereka memang dah ada takwim dia yang tersendiri. Islam pada masa itu pentadbirannya telah menjangkau sampai Mesir. Mesir ni tamadun lama, tamadun Mesir, dan mereka ni ada takwim mereka sendiri, telah menjangkau sehingga kepada Romawi di Syam sana. Di Syam ni masa tu di bawah pentadbiran Byzantium, maknanya bawah pentadbiran Rom. Mereka ni ada tarikh mereka sendiri, ada takwim mereka sendiri. Jadi bangsa Arab dia ada takwim dia juga. Dia ada hari, dia ada bulan. Muharram, Safar, apa semua tu dia ada. Tetapi dia tak ada tahun. Dia tak ada tahun. Maulidul Rasul kita sambut kan. Nabi SAW lahir berapa hari bulan? 12 Rabiul Awal. Tahun? Dah keluar gajah. Dia tak keluar dah tahun yang keberapa, tak ada. Kan? Ini macam apa? Ada gajah pula. Adakah orang Arab ni dia macam kalender Cina juga ke? Pakai binatang. Tak ada, seekor tu je. Dia tak ada tahun lain, tak ada tahun ular, tahun tikus, tak ada. Dalam kalender Arab ni yang bunyi tahun gajah itu ialah tahun dia. Sebab apa? Orang Arab dia tidak ada tahun, dia tak ada bilangan tahun. Jadi ditandakan tahun itu dengan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Jadi Rasulullah SAW, Allah Ta'ala sengaja tandakan dengan peristiwa tentera Abrahah yang membawa tentera bergajah dia untuk meruntuhkan Kaabah. Ini peristiwa besar. Gajah pun orang Arab bukan biasa tengok, tuan-tuan. Gajah kat Mekah mana ada gajah? Besar-besar tengok datang. Dan Rasulullah SAW lahir 50 hari selepas peristiwa tentera bergajah itu. Jadi kita kena jelas jugalah tentang perkara itu. Jadi yang kita duk sambut ma'al hijrah 1 Muharram tu dah sambut ma'al hijrah ni, huru-hara kita sambut ni ialah sempena dengan takwim Islam yang diperkenalkan oleh Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Umar pening masa tu. Dapat surat tak tahu ini surat tahun bila. Lepas tu pula macam-macam pula takwim. Yang tu guna kalender Rom, yang ni guna kalender. Jadi payah, pentadbiran jadi susah. Akhirnya Sayyidina Umar panggil ahli mesyuarat dan telah dimesyuaratkan. Maka mesyuaratnya macam-macam cadangan. Cadangan tu macam-macam. Ada kata kita start 1 hijrah ni, belum hijrah lagi lah. Kita start takwim Islam kita ni. Takwim kita ni start daripada tahun 1 dia ialah tahun semasa Nabi lahir. Nabi lahir. Yang lain pula kata, taklah, kita ambil daripada Nabi SAW mula terima wahyu, Gua Hira tu. Tahun bila tu? Umur Nabi tahu berapa tahun jadi Rasul, jadi Nabi? 40 kan? Maksudnya 40.
Ada pula macam-macam pandangan. Akhirnya Sayyidina Umar, dia kata tak apa, kita ambil daripada hijrah. Hijrah ni bagus, sebab hijrah inilah yang akhirnya telah menzahirkan Islam, kan? Dengan sebab ada hijrah ini telah menzahirkan yang mana hak, yang mana batil. Dengan sebab hijrah inilah, mana ia satu peristiwa yang sangat signifikan, maka akhirnya dipilih tahun berhijrahnya Rasulullah itu sebagai tahun pertama, tahun nombor 1, tahun pertama. Jadi sekarang ni 1442 tahun daripada hijrah Rasulullah. Daripada hijrah Rasulullah. Kalaulah cadangan, takdirnya cadangan yang diterima oleh Sayyidina Umar itu ialah bermula pada lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak tambah berapa tahun lagi? 1442 tambah berapa tahun? Rasulullah hijrah umur berapa tahun? Umur 53 tahun. Mana kita kena tambah lagi lah 53 tahun lagi. Mana tahun takwim Islam ni tak jadi 1442 lah. Atau kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun takwim kita ini Sayyidina Umar tandakan dengan peristiwa turunnya wahyu yang pertama Iqra tu, maknanya berapa tahun lagi kita kena tambah? 1442 tambah dengan berapa tahun? 13 tahun lagi. Sebab Rasulullah SAW berhijrah itu setelah 13 tahun menjadi Rasul. Macam itulah. Jadi sekarang ni yang kita kata 1442 tu adalah daripada tahun berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkahul Mukarramah kepada Madinah, ataupun masa-masa itu masih lagi dinamakan sebagai Yathrib. Itu kita kena faham. Dan kita kena faham juga hijrah ini dia bukan berlaku bulan Muharram. Kalau kita nak sambut hijrah ni mengikut bulan terjadinya hijrah, berlakunya hijrah, bila kita kena buat sambutan tu? Bila kita nak buat? Ada beberapa pendapat. Dalam kitab Rafiqul Makhtum dia kata lain, dalam kitab Siratul Rasul Al-Buti pun dia kata lain, macam-macam. Jadi kalau saya sendiri saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan hijrah Rasulullah, maksudnya baginda Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar daripada Makkah itu berlaku pada masa 27 Safar. 27 tu kenapa 27? Kerana dah malam, dah masuk maghrib. Keizinan untuk Rasulullah SAW, perintah untuk Rasulullah SAW berhijrah pagi. Rasulullah dapat pagi 26 Safar. Pagi 26 Safar dapat perintah tu pagi. Tengah hari Rasulullah pergi rumah Sayyidina Abu Bakar dan berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar strategi untuk berhijrah. Itu kena faham juga tu tuan-tuan. Kena faham. Rasulullah SAW berhijrah kerana perintah Allah. Kerana perintah Allah, bukan kerana strategi. Bukan kerana Rasulullah mengatur strategi, aku sekarang kena pindah. Tak. Hanya setelah Allah perintah baru Rasulullah SAW pindah daripada Makkah. Itu kena faham. Yang kedua, Rasulullah SAW pindah itu keluar daripada Makkah untuk berhijrah ke Yathrib ataupun Madinah kemudiannya, kerana menjunjung perintah Allah, bukan melarikan diri. Ini ada pula kata pelarian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Cerita tentang Nabi Yunus, Allah dah cerita dalam wahyu Allah semasa di Mekah lagi. Rasulullah dah baca dah kisah Nabi Yunus tu. Macam mana Nabi Yunus yang meninggalkan kaum dia tanpa lebih dahulu dapat izin Allah Subhanahu wa taala setelah kaum dia menolak. Tak, Rasulullah bukan macam tu.
Rasulullah dah tahu ini teguran kepada Nabi Yunus. Nah, Allah Ta'ala cerita Nabi-Nabi kepada Rasulullah supaya menjadi pengajaran kepada Rasulullah, menjadi panduan, pedoman kepada Rasulullah, dan menjadi motivasi, menjadi pendorong, penguat semangat Nabi SAW, perjuangan Nabi SAW. Allah Ta'ala kata kan, linusabbitu bihi fuadak, kata Allah Ta'ala, kami ceritakan kepada kamu ini wahai Muhammad kisah-kisah yang kami turunkan, cerita Nabi tu, Nabi ni semua, linusabbitu bihi fuadak, untuk kami teguhkan hati kamu. Jadi cerita tentang Yunus alaihissalam yang meninggalkan kaum dia kerana tak nak terima, macam merajuk lah kita kata, pergi naik kapal nak pergi ke tempat lain, itu yang cerita dia sampai kena telan tu. Jadi Rasulullah SAW dia tak tinggalkan Makkah itu kerana strategi dan kerana nak melarikan diri, tidak. Kalau tidak, dialah awal-awal pindah. Tapi Nabi SAW tak macam tu. Nabi bahkan semasa Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin nak berhijrah, Umar dah hijrah, apa semua dah hijrah, Rasulullah SAW kata apa? Kamu tunggulah dulu, kata Rasulullah. Sejak daripada itu, Sayyidina Abu Bakar dia kata, sejak daripada itu aku berharap akulah orang yang akan diajak oleh Rasulullah menemani baginda semasa berhijrah. Dan dia telah mula beli kuda. Dia siap dah belilah kuda dia, apa semua dia siap dah. Dia siapkan kenderaan 2 ekor dengan niat kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah diperintahkan untuk berhijrah, dan betul 26 Safar dapat perintah daripada Allah, keizinan daripada Allah untuk Rasulullah sallallahu berhijrah. Rasulullah sallallahu berhijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah hari pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Tengah hari ini satu masa yang sebenarnya orang Arab tak berjalan rumah orang lain. Kita pun panas kat sini kan. Jadi sebenarnya tengah hari ni satu waktu yang sangat-sangat rare lah untuk orang tu pergi berziarah, nak berkunjung rumah orang. Tapi Rasulullah SAW pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu rumah baginda, rumah beliau sekarang ni ada kat Hotel Hilton, kat Mekah lah kan. Jadi bila gitu akhirnya Nabi SAW beritahu, bersiap sedia malam ni kita gerak. Lepas tu yang kena cerita, kena kepung Sayyidina Ali, ganti tempat tidur Nabi SAW. Itu semua kemudian kan. Kemudian akhirnya kita tahulah cerita dia, pergi ke Gus Dur, duduk situ 3 hari. Jadi kita nak kena faham, dia hijrah Nabi SAW ini dia tidak berlaku dalam macam kita pergi umrah, pergi haji. Berapa jam kita daripada Mekah Madinah naik bas? Berapa jam? Tak tahu. Tak ada yang pernah pergi umrah ke haji. Naik dalam 6 jam lah. 6 jam. Sebab dia 500 meter juga tu, 500 kilo juga tu jarak dia. Jadi 6 jam. Zaman Nabi SAW dia tak macam tu. Kalau sekarang tinggal berapa jam dia naik kereta api tu, naik kereta api laju tu, lagi sekejap. Bayar je lah lebih sikit kan? Lagi sekejap. Tak silap dalam masa 2 jam je sampai lah naik kereta api. Tak sempat dah tidur kejap kan. Saya pun tak try lagi ni naik kereta api ni. Sebab duk pergi-pergi tu, masa tu selain orang Arab dia tak dibenarkan naik kereta api dia. Padahal orang Malaysia juga pun yang buat kan. Yang ajar, yang jadi driver, ajar latih dia orang, maintenance orang Malaysia yang tak pun. Tapi dia tak benarkan naik. Tapi dengar kata adik saya dia mutawif, dia dah bawa berkali dah bawa jemaah-jemaah dia ni bergerak daripada Madinah ke Mekah ataupun Mekah ke Madinah naik kereta api laju tu. InsyaAllah lah kot. Lepas pada Covid ni kita try lah. Sekarang ni tak boleh nak buat apa. Jadi kita jangan bayang Nabi SAW hijrah Mekah Madinah tu dalam satu malam macam kita duk naik bas daripada Mekah ke Madinah. Kita jangan bayangkan macam tu. Kita jangan bayangkan macam tu. Nabi SAW keluar daripada Makkah 27 Safar malam, 27 Safar. Nabi SAW sampai dan mula settle down di Yathrib itu bila?
Ini berbeza-beza pendapat di kalangan ahli sejarah. Tetapi kebanyakan, majoriti, jumhur mengatakan Nabi SAW settle down di Yathrib ialah 12 Rabiul Awal, hari Maulidur Rasul yang kita duk sambut Maulidur Rasul tu. Jadi kalau kata nak buat ceramah tentang hijrah ni, sepatutnya kita kena buat bulan Safar, bukannya bulan Muharram. Bulan Muharram ini kerana sempena kalender, sempena peristiwa penandaan kalender kita, kalender Islam ini yang menggunakan peristiwa hijrahnya sebagai tahun pertama dia. Okey, kena faham tak tu tuan-tuan? Saya baru ni lah, anak saya sendiri tanya saya, kata hijrah ni bukan bulan Muharram. Sudah kata, aku duk ceramah kata kat orang kan. Anak sendiri pun tak clear, dia pun dah naik keliru dah. Kan? Jadi kena faham tu. Satu Muharram itu bukan bulan berlaku hijrah. Ia adalah bulan pertama dalam kalender. Yang ditandai kalender itu tahun pertamanya dengan tahun berhijrahnya Nabi SAW. Jadi perjalanan Nabi SAW sampai ke Madinah itu ambil masa lebih kurang 10 hingga 15 hari. Berbeza-beza pendapat ahli sejarah. Tak apalah, sebab mereka berbeza. Di Quba tu Nabi SAW duduk berapa hari? Itu dah berbeza dah. Ada yang kata 4 hari ya, ada yang kata sampai 10 hari, ada yang kata sampai ni. Tetapi Jumaat pertama yang Rasulullah SAW dirikan di kawasan Madinah itu, di perkampungan Bani Salim, maka pada masa itu jumlah yang bersolat Jumaat dengan Nabi SAW 100 orang dah. Faham? Maknanya Islam pada masa itu memang dah sedia. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah dihantar lebih dahulu oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk menjalankan kerja-kerja dakwah kat sana, sehingga semasa tahun hijrah Nabi SAW dikatakan tidak ada rumah di Madinah yang tidak ada orang Islam dalam tu. Kalau tak satu keluarga masuk Islam pun, at least ada seorang yang dah memeluk Islam. Hasil daripada kerja dakwah yang dipimpin oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Itu pun kita kena faham. Jadi Nabi SAW tunggu. Nabi bukan berhijrah kerana strategi, tapi Nabi hijrah kerana ia perintah Allah. Cuma bila datang perintah Allah, baru Nabi SAW aturkan strategi nak berhijrah atau macam mana. Sebab tu Nabi lalu jalan ke Gua Sur. Itu bukan jalan macam contoh gini. Kalau ni Mekah, kat sana Madinah, Gua Sur ni dia patah belakang. Jadi dia bukan kata direct terus pergi, tak. Tapi Nabi SAW melakukan perancangan pergi ke belakang dulu. Daripada belakang tu baru Nabi pergi ke Yathrib. Macam tu. Jadi kita kena faham perjalanan Nabi tu panjang. 15 hari atau 10 hari, 15 hari. Panjang. Cerita yang kita nak baca ini ialah kisah, salah satu kisah yang berlaku dalam perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah imam kepada mazhab Hanbali. Dia ni sebenarnya murid kepada Imam Asy-Syafi'i, tapi kerana alim dia ni sehingga dia boleh melakukan ijtihad dia sendiri, maka terhasillah satu aliran fiqh dia yang tersendiri yang dinamakan mazhab Hanbali. Sayyidina Imam Asy-Syafi'i pun mengatakan, aku tak pernah tengok satu orang anak muda yang lebih hebat daripada Ahmad ini. Tok guru dia pun kagum dengan dia. Tapi Imam Ahmad ini dia banyak belajar dengan Imam Asy-Syafi'i. Sama juga dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dia anak murid kepada Imam Malik yang menjadi imam kepada mazhab Maliki, kan? Tetapi oleh kerana Imam Syafi'i ini dia telah develop dia punya kemampuan, keilmuan dia tu, sehingga dia ni sampai level layak berijtihad. Level berijtihad. Maka
Akhirnya dia mendiri, dia bukan buka sekolah, tapi akhirnya terbina satu struktur pengikut-pengikut orang yang mengikut pendapat-pendapat ijtihad Imam Asy-Syafi'i, jadilah mazhab Syafi'i. Macam tu. Baik. Imam Ahmad daripada Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhuma. Ibnu Sa'ad ini dia anak kepada Sa'ad, dan Sa'ad ini ialah yang alladzi dalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tariqi raqubah. Sa'ad ini adalah orang yang menunjukkan jalan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berhijrah itu melalui jalan Raqubah. Nama satu tempat Raqubah ini. Kata Ibnu Sa'ad, anak pada Sa'ad ini, haddatsani abi, bapa aku telah bercerita kepada aku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahum, Rasulullah SAW telah datang kepada mereka, yakni di kampung Sa'ad tadi. Wa ma'ahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dan bersama Nabi SAW adanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kanat li Abi Bakrin indana bintun mustarada'iyah. Jadi Nabi Abu Bakar ni pula di kampung kami ni, dia letak ada seorang anak perempuan yang disusukan. Maknanya dia mengupah satu keluarga di kampung Sa'ad ini, anak perempuan, dia letakkan anak perempuan dia untuk disusukan. Itu tradisi orang Arab pada masa itulah, kan? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada al-ikhtisar fi at-tariq ila al-Madinah. Sedangkan Rasulullah SAW bagi tahu pada Sa'ad bahawasanya baginda inginkan jalan yang dekat, ikhtisar, shortcut. Jalan shortcut ke Madinah. Faqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad pun kata, katanya Sa'ad, huna al-ghair min Raqubah wa bihi lisan min Aslam yuqalu lahuma al-muhanan. Katanya Sa'ad kepada Rasulullah, ada jalan dia, hadal ghair, ada jalan dia, tapi ghair ini satu jalan, satu tempat, ini dia ada penyamun, dua orang penyamun yang duduk kat situ. Dua orang ini dikenali sebagai al-muhanan, orang yang hina. Jadi dia kata, boleh Rasulullah, ada jalan dia ni yang shortcut, tapi masalah jalan shortcut ni ada dua penyamun yang dikenali sebagai al-muhanan, dua orang yang hina. Fa in syi'ta akhadna alaihima, kalau tuan nak kami boleh bawa, tapi kena lintah depan dia orang ni dah. Depan dua ekor tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khudh bina alaihima. Rasulullah pun jawab, tak apa, bawa aku pergi jumpa orang ni pun tak apa. Tengok, Rasulullah bukan orang penakut. Rasulullah ini adalah seorang yang sempurna yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Sempurna yakin dengan Rasul. Orang kata tu ada dua penyamun, tak apa, bawa aku pergi jumpa mereka. Dia pun siap pergi cari lagi penyamun tu. Maka bila Rasulullah SAW buat keputusan demikian, qala Sa'ad pun bercerita, fa kharajna hatta ashrafna, kami pun keluar daripada kampung kami itu sehinggalah kami turun dan kami jumpa dengan dua orang ni, jumpa dah di lembah Ghair itu. Iza ahaduhuma yaqulu li sahibihi, bila dua orang tu tengok kami, dua orang ni pun salah seorang daripada dua tu kata, hazal yamani, oh ni orang Yaman mai dah. Dia tengok Rasulullah, dia tengok Abu Bakar, dia tengok, oh ni mai ikut Yaman ni dah ni. Ni orang Yaman mai dah. Oh ini lauk kita hari ni dapat lauk orang Yaman. Maka Nabi SAW tengok, fada'ahuma Rasulullah SAW. Nabi tengok, bukan Nabi lari, Nabi panggil pula mereka ni. Mau tak panik kawan tu. Orang lain semua nak lari, dia siap panggil. Nabi SAW siap panggil. Bila Sa'ad kata, tu dua ekor tu penyamun, mai sini, hampa dua ekor tu, mai sini, mai sini, dia kata.
Kemudian apa Rasulullah SAW buat? Fa'arada alaihim al-Islam. Maka Nabi bentangkan kepada mereka tentang agama Islam. Nabi dakwah mereka. Tahu dah penyamun ni, gangster gila ni, penyamun. Tapi Nabi SAW dakwah mereka, bentangkan kepada mereka Islam. Cerita punya cerita, fa'aslama, dua-dua masuk Islam. Dua-dua masuk Islam. Ni sambil-sambil hijrah ni tuan-tuan. Kita kena faham. Jangan duk cerita hijrah macam Nabi naik bah daripada Mekah. Naik pagi esok sampai dah. Bukan macam tu. Sepanjang Nabi hijrah ni macam-macam perkara berlaku. Dan antaranya kisah Nabi SAW ambil shortcut melalui satu lembah, satu jalan, satu lorong yang mana ada penyamun nama Muhanan yang dikenali sebagai Muhanan. Alah, kalau kita kan geng apa? Geng 343 lah, geng itulah, geng itulah. Jadi Al-Muhanan ni nama geng tu Al-Muhanan. Dua orang yang hina. Lepas depa ni masuk Islam, summa sa'alahuma an asma'ihima faqala nahnu al-Muhanan. Nabi dah masuk Islam, Nabi tanya. Baru Nabi tanya, nama kamu ni siapa? Faqala, dapat mereka jawab, nahnu al-Muhanan. Kami ni Al-Muhanan, dua orang yang hina. Faqala Rasulullah SAW, dah. Tak boleh pakai dah. Nama tu tak boleh pakai. Geng Al-Muhanan ni tak boleh pakai dah. Nabi SAW pun tukar. Nabi kata apa? Bal antumal mukraman. Dah. Tapi kamu sekarang kena tukar nama geng Al-Mukraman. Apa Al-Mukraman? Dua orang yang mulia. Dua orang yang mulia. Belilah surau dia pun buka satu geng nama Al-Mukraman. Buat satu kelab Al-Mukraman. Wa amarahuma an yuqaddima alaihi al-Madinah. Dan Rasulullah SAW perintahkan mereka ini supaya mendahului Nabi SAW menuju ke Madinah. Menuju ke Madinah. Maknanya Nabi SAW kata, okey, kamu pecut dulu pergi. Mereka pun kena hijrah juga sama. Nabi SAW berhijrah dan Nabi ajak terus dua orang ni berhijrah lepas masuk Islam. Jadi mereka lah pergi awal. Sebab tu orang Madinah dah dapat berita tentang Nabi nak sampai. Duk tunggu sehari lepas sehari duk tunggu. Dan kita tahulah cerita dia. Nabi SAW masuk ke Quba dulu. Quba ni macam kalau kita sekarang ni, kalau di Putrajaya ni, Quba ni macam pinggiran Putra lah. Desa pinggiran Putra, tepi-tepi. Dia tak masuk Putrajaya lagi, tapi dah macam dalam Putrajaya. Zaman tu Quba ni dia tak Yathrib lagi. Quba ni asing daripada Yathrib. Tapi setelah perluasan Madinah, Quba pun sekali dah jadi dalam Madinah lah. Kan? Sebab masa tu kawasan Madinah ni yang betul-betul pusat center, kawasan yang kata bandar Madinah ni, seluas sebesar tembok Masjid Nabawi sekarang. Tu je luas dia. Pusat dia Masjid Nabawi. Yang besar Masjid Nabawi masa tu sebesar tiang yang ada dekat dengan Raudah tu. Pernah tengok? Kalau kita pergi tengok kat atas tu dia ada tiang. Ada tiang tu dia tulis kat situ Haddul Masjidin Nabi. Maknanya itulah saiz asal. Besar sampai tu dah tambah lah. Start daripada Sayyidina Osman tambah, Sayyidina Umar tambah. Itu dah sampai lah sekarang ni nak tambah lagi tu. Jadi itulah yang berlaku. Itulah antara kisah yang berlaku sepanjang perjalanan, lebih kurang kita katalah 2 minggu Nabi SAW bergerak daripada Mekah ke Madinah. Maka antara peristiwa hijrah yang berlaku ialah dalam hijrah itu Nabi SAW dakwahkan. Dan bukan 2 orang ni saja yang Nabi dakwahkan. Mana kampung Nabi pergi, mana kampung Nabi singgah, Nabi SAW tetap sampaikan mesej Islam, ajak bentangkan agama ini kepada orang yang Nabi SAW temui. Inilah kesungguhan Nabi SAW untuk lihat agama ini tersebar, tegak. Agama ini akhirnya akan sampai pada seluruh manusia. Sebab Nabi SAW faham hanya dengan bawa agama inilah manusia akan selamat di akhirat nanti. Dunia akhirat ini akan selamat apabila kita ikut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, tok nenek kita pula alhamdulillah akhirnya terima
antara kaum, antara bangsa, antara kita kata apa, kaum lah, bangsa lah, bangsa Melayu ni yang menerima tanpa memerlukan sebarang peperangan, tapi agama sampai dengan begitu mudah, dan satu-satunya bangsa yang mana mengikat diri mereka dengan Islam. Melayu ni satu-satunya bangsa yang mengikat diri mereka dengan Islam. Maknanya orang Melayu tak boleh terima kalau ada Melayu yang bukan Islam. Dia tak boleh nak terima. Dia rasa pelik sangat-sangat. Kalau hang Melayu tak Islam, mana boleh. Dia tak boleh terima itu. Sejak daripada raja-raja kita masuk Islam dulu, rakyat ni dia punya taat. Dia masuk Islam, dia masuk walaupun terlentang terlingkup, tu cerita lain. Islam tetap Islam. Dia kira lagu tu kan. Yang aku tahu aku ni Islam. Bangsa kita lah tuan-tuan. Orang Arab pun ada Kristian, tapi Mesir tak kira kan. Tapi kita orang saya pergi Palestin yang bulan 9 tahun lepas, pergi Palestin, masuk dalam Baitul Maqdis, dan kami bawa masa tu beberapa kru dan juga lawyer. Kami nak interview mangsa-mangsa yang rumah mereka dirobohkan oleh Israel, sebab kami nak buka kes, nak filekan kes di mahkamah jenayah antarabangsa. Kami pergi, dapatlah jumpa 30 orang. 30 orang ni oleh kerana kami pergi 10 orang, 5 orang saja yang dapat visa masuk, permit. Sebab kita kena lintah immigration Israel. Jadi yang dapat permit 5 orang, termasuk saya seorang. Lepas tu kameraman seorang, 3 lawyer. Penterjemah kami, ustaz-ustaz yang kami bawa sebagai penterjemah, semua sangkut ke aman ni. Mereka duk makan kambing bakar ke aman tu. Kami yang masuk sampai ni, itu pun tawakal lah kan. Sorok-sorok buat kerjasama, buat penggambaran, ambil statement tu, tanya apa semua, temu ramah, interview. Yang terjemah kami tu, yang jadi oleh kerana semua penterjemah kami dah sangkut ke aman, jadi nak cari yang boleh Arab, Inggeris lah. Kalau tak, kita kira Arab dengan Melayu lagi senang kan. Jadi lawyer kami tak kerti Arab, nak ajar bahasa Arab masa tu tak lepas lah kan. Jadi terpaksa cari orang Arab yang pandai Inggeris. Akhirnya kami dapat 3 orang yang disusun oleh pihak di Baitul Maqdis. 3 orang, okey lah. Okey semua, dia pun cakap Inggeris, happy, kita pun happy juga lah kan. Rupa-rupa 3 tu Kristian. Kristian tak ada apa. Memang untuk nenek dia apa, orang Palestin, orang Arab. Nak bagi tahu. Tapi kalau kita Melayu buat Kristian lagu tu boleh ke? Atas bawah. Kalau Malaysia kena tangkap. Berhak untuk ditangkap sebab kita ada enactment, kita ada akta, kita ada perlembagaan yang tak membenarkan. Sebab tu dalam perlembagaan kita ni dia ada tulis dalam perlembagaan tu, jelas-jelas tulis. Mana ada negara lain yang tulis lagu tu. Islam ni boleh disebar kepada orang bukan Islam, tapi orang agama bukan Islam tak boleh disebar pada orang Islam. Punya tak adil perlembagaan Malaysia. Puak-puak liberal duk mengamuk tu. Maknanya kita pergi berdakwah tak apa, orang lain nak dakwah orang kita tak boleh. Jangan kata hak Kristian ke Hindu ke apa, Qadiani pun tak boleh nak dakwah. Kalau ada orang Qadiani duk dakwah orang Islam kita, boleh diambil tindakan. Bukan tindakan syariah tau, itu tindakan melanggar undang-undang perlembagaan negara, jenayah sivil. Bukannya jenayah syariah. Syariah ni untuk orang Islam je, buat kalwat lah, minum arak tu boleh bawah jenayah syariah. Tapi ini jenayah sivil sebab dia melanggar perlembagaan. Mana ada negeri lain yang tulis lagu tu kan. Jadi itulah syukur. Jadi kita kena faham kesungguhan Nabi SAW menyampaikan Islam. Alhamdulillah tok nenek kita terima Islam, walaupun lewat sikit lah daripada bangsa lain. Cina lagi awal dapat, India lagi awal dapat,
Orang Eropah lagi awal dapat, Afrika lagi awal dapat, kan? Kita ni ujung-ujung tak apalah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih orang Melayu kita ni. Raja dia masuk Islam, habis semua masuk Islam. Pakat masuk Islam, tinggal habis kat lain. Nama pun hilang habis nama. Melati, apa nama, tak ada dah kan. Ubah nama pun nama Arab semua. Tu dia punya semangat pasal Islam. Padahal tak salah pun kalau ubah nama Muhammad Merbau, tak ada masalah. Tak ada, tapi tak ada dah. Lepas masuk Islam tu hilang dah nama-nama tu semua. Semua pakai ubah nama Muhammad, ubah nama ni. Makin lama makin panjang, makin susah nak sebut. Semua nama saya je Gunawan, apa cerita saya pun tak tahu. Orang selalu dia tanya apa pasal Gunawan. Ada Indon ke apa? Tak ada lah. Dia masalah dia satu je. Sebab arwah abah saya ni, dia tak mesyuarat dengan saya dulu masa nak letak nama tu. Dia pandai-pandai dia. Dia bubuh. Tak apalah. Orang mudah juga orang ingat nama saya ni. Okay. Jadi semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita faham daripada apa yang kita muzakarahkan ini. Allah Ta'ala bagi faham, Allah bagi kekuatan untuk kita amalkan apa yang patut diamalkan, dan sebenarnya kita dapat sampaikan pada selesai kita dah, insya-Allah. Tak ada soalan kot, cerah dah kat luar. Tak ada soalan dah kan. Dah abang awal dah ada. Kalau soal saya tak ada masalah. Dia masalah dia kalau saya tahu jawapan. Tu masalah. Sejam pula saya hurai. Kalau saya tak tahu, tak apa. Kan? Ustaz ni macam mana? Oh, saya pun tak tahu. Tak apa, saya jawab takat tu je lah. Selesai lah. 2 minit selesai. Tapi tanya-tanya hak saya tahu pula. Sejam pula aku hurai. Sanggup ke? Silalah. Kalau ada soalan. Tak berani terus ya. Okey, insya-Allah. Lain hari, lain masa insya-Allah kita jumpa lagi. Kalau tak ada apa-apa pun boleh WhatsApp kat saya pun boleh, tak ada masalah. Apa yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang tak boleh jawab, kita sama-sama tanya orang yang lagi tahu supaya kita sama dapat jawapan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.